ini cikgu akan terangkan tentang bahagian ringkasan. Okey, sebelum ni kita lihat pada topik ulasan betul kan? Okey, so kita lihat pada topik ringkasan. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini, ringkasan pun memainkan peranan yang cukup penting dalam PT3 kita ni. Okey, dan dia memang memainkan salah satu bahagian yang memberikan markah yang cukup tinggi juga. Okey, so hari ni macam saya kata, kita akan mulakan dengan ringkasan ya. Sebelum kita masuk ringkasan, kita lihat dulu ciri-ciri ringkasan seperti biasa. Baik, macam hari tu saya kata, ciri-ciri ringkasan kita ada 8 juga. Baik, kita lihat satu demi satu ya. Baik, kalau kita lihat ringkasan, ringkasan hanya ditulis dalam satu perengan sahaja. Ditulis dalam satu perengan saja. Okey, dia bukan macam ulasan ya. Buat 2, 3 ke bebas ke apa, tak ada. Dia ditulis dalam satu perengan. Okey, ingat dia satu perengan saja. Okey, baik, dari segi pendahuluan, dari segi ringkasan, kita tidak memerlukan pendahuluan. Kita tidak memerlukan pendahuluan. So, pelajar bolehlah abaikan pendahuluannya. Jangan fikir apa-apa tentang pendahuluannya, lupakan je. Isi tersurat, ciri ketiga. Ini cukup penting sebab inilah pemarkahan kamu. Inilah pemarkahan kamu. Okey, ingat dia, inilah pemarkahan kamu. Baik. Kalau kita ambil ringkasan ya, kalau kita ambil ringkasan, pelajar perlu, okey, pelajar perlu mencari sekurang-kurangnya 5 isi tersurat dalam petikan. Berapa? Sekurang-kurangnya 5. Okey, cikgu ulang balik ya, sekurang-kurangnya 5. Okey, sekurang-kurangnya 5. Tapi kalau pelajar tanya, cikgu kalau saya nak buat lebih boleh tak? Boleh, boleh. Tapi asalkan jaga patah perkataan dia. Okey, baik, ini untuk bahagian isi tersurat. Kalau kita lihat isi tersirat, sebenarnya ringkasan tidak memerlukan isi tersirat. Ringkasan tidak memerlukan isi tersirat. Saya ulang balik ya, tidak memerlukan isi tersirat. Dia hanya, kita kata, isi tersurat sahaja. Okey, sama juga kesimpulan pun kita tidak perlukan. So, kita lupakanlah bahagian pendahuluan, isi tersirat dan juga kesimpulan. Okey, kita hanya perlukan isi tersurat saja. Baik, dari segi patah perkataan macam biasa, saya kata 80 hingga 100 patah perkataan. Ikut pada arahan lah. Biasanya tidak melebihi 100 patah perkataan. So, macam saya kata tadi, kamu boleh buat 5 isi. Okey, kamu bukan boleh saja, boleh buat lebih daripada 5 isi ya. Cikgu ulang balik, pelajar wajib buat sekurang-kurangnya 5 isi dan kamu boleh buat lebih daripada 5 isi. Tapi ingat, jangan lebih daripada patah perkataan. Kalau kamu kata, cikgu saya nak buat 6 isi, 7 isi, boleh. Jaga patah perkataan saja. Unsur pembandingan tidak diperlukan untuk ringkasan sebab hanya ulasan saja kita galakkan pelajar buat unsur perbandingan. Dan markah seperti biasa, 15 markah. Sebab tu juga kata, ringkasan memainkan peranan yang cukup penting ya. Ringkasan memainkan peranan yang cukup penting. Okey, dia kita kata memainkan 15 markah. Baik. Sekarang kita lihat satu soalan ya. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat di sini, pelajar boleh lihat dengan satu soalan yang mudah, iaitu baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang usaha-usaha untuk memajukan industri kraft tangan. Usaha-usaha untuk memajukan industri kraft tangan. Okey. Baik, so dia tanya soalan dia, kehendak dia ialah usaha-usaha. Okey, maksudnya langkah-langkah lah. Cara-cara macam mana kita nak memajukan industri kraft tangan. Okey. So kalau kita baca, kita boleh dapat minimum 5 ya. Sebab pelajar wajib tulis 5 ya. Okey, wajib tulis 5. So isi pertama kita ni ada di sini. Okey. Nampak di sini, industri kraft tangan mula diberi perhatian serius dengan penubuhan kraft tangan Malaysia. Di sini isi pertama, dan isi kedua, membangunkan usaha kraft, perniagaan kraft dan produk berorientasikan pasaran. Okey, ini isi kedua kita. Okey, isi kedua. Manakala isi ketiga, kalau kita lihat, meminta, okey, institusi, okey, kewangan memberi bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha yang menghadapi masalah kekurangan modal. Ini isi ketiga. Dan isi keempat, okey, di bawah dia, dengan mempamerkan dan memasarkan produk industri kraft. Okey, di sini. Okey, ini isi keempat. Dan isi kelima di bawah sekali, iaitu mengadakan sambutan Hari Kraft Kebangsaan yang diadakan pada setiap tahun. So, ini semua adalah cara-cara. Dekat sini cikgu hanya letak petikan yang pendek untuk memudahkan kamu faham. So, kalau kita lihat di sini, kita dah dapat 5 isi. Kita dah dapat 5 isi. Okey, 5 isi untuk
menulis ringkasan. Okey, pelajar kena faham satu benda. Ringkasan bila kita cari di sini, okey, kita dah boleh nampak isi-isi yang diberi adalah tentang cara-cara. So dia nak kita minta tulis cara-cara saja. Baik, bila memulakan kita kata memulakan penulisan ringkasan ini, pelajar kena ingat satu, bahawa bila kita nak mula perenggan ni, kita akan mula dengan kehendak soalan. Kehendak soalan, maksudnya kehendak soalan kita ialah usaha. Ini kata kunci untuk memajukan industri kraft Malaysia. Okey, kita akan mulakan isi tersurat kita dengan usaha untuk memajukan industri kraft Malaysia. Baru kita tulis isi pertama. Okey, isi pertama. Lepas tu tanda nota, guna penanda wacana. Contohnya selain itu, okey, kita dapat membangunkan usaha kraft, perniagaan kraft dan produk berorientasikan pasaran. Okey, guna penanda wacana untuk tulis isi kedua dan seterusnya. Kalau pelajar nak buat isi, bila kita buat isi ketiga, keempat, kelima, guna penanda wacana. Selain itu, seterusnya, di samping itu, tambahan pula, selanjutnya, macam tu ya. Kalau pelajar kata, cikgu, boleh tak saya gabungkan isi pertama dengan isi kedua dalam satu ayat? Maksudnya, usaha untuk majukan industri kraft Malaysia ialah, okey, industri kraft tangan mula diberi perhatian serius dengan penubuhan kraft tangan Malaysia dan membangunkan usahawanan kraft, peniaga kraft dan produk berorientasikan pasaran. Boleh, maksudnya dua isi digabungkan menjadi satu ayat majmulah. Boleh ya? Boleh. Okey. Biasanya kita katakan, kita galakkan pelajar gunakan dua-dua cara. Ayat majmu pun boleh, ayat tunggal pun boleh. Okey. Bergantung pada pelajar juga. Okey. Ingat ya, lagi satu. Jangan sekali-kali ambil huraian atau contoh-contohnya. Kalau kita lihat isi pertama ni, nampak sampai sini isi yang bertujuan untuk membangunkan industri kraft tangan mengikut akta sediaan ini adalah semua huraian dan contoh juga. So benda-benda ni tak perlulah, tinggalkan saja ya. Jangan ambil sebab dia akan menjejaskan patah perkataan. Okey. Dan yang terakhir sebelum cikgu habiskan, cikgu nak ingatkan, pastikan pelajar menggunakan bahasa yang gramatis dan betul untuk menjawab soalan ringkasan ini. Ringkasan mudah untuk mendapat markah sebab kita hanya ambil isi tersurat yang terdapat dalam petikan dan tulis balik menggunakan penanda wacana. So kamu akan mula dapat markah penuh bila pelajar buat cara yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Baik. Kita berhenti di sini dulu. Okey, cikgu jumpa dalam topik yang baru nanti. Sekian, terima kasih.